Bagi yang baru belum sempat untuk bersama kita dari minggu lepas, insyaAllah kita akan bacakan seperti yang tahu Menuntun Hidup Bahagia, dan kita telah bacakan dari chapter pertama lah sampai ke, kalau ada yang buku merah ni, yang baru ni, kita telah baca sampai ke muka surat 5. Dan hari ini kita akan bacakan tentang bermula dengan penghuraian mengenai takwa. Muka surat 5 lah, siapa yang ada buku ni, ataupun siapa yang ada buku hijau yang lama tu, dan cetakan pertama tu, boleh buka dengan topik penghuraian mengenai takwa, insyaAllah. Dan para penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau yang ingin bertanyakan soalan, boleh terus langsung nanti bertanya di chat box ni. Kalau tengok dia tu kita ada chat box, boleh tanya di situ dan saya akan cuba bacakan kepada Ustaz insyaAllah di akhir sesi kita ni. 15 minit terakhir kita akan bacakan setiap soalan yang diberi. Dan tiada soalan yang kecil ataupun besar lah kita boleh tanya. Walaupun kita kadang-kadang tu kita rasa macam malu nak tanya, tapi kata Ustaz Muhyiddin, bertanya soalan itu adalah satu langkah lah untuk kita mengenali ilmu itu dengan sebenarnya, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Jadi kita di muka surat 4, penghuraian mengenai takwa ya. Betul. Okey, baik. Takwa juga ialah satu-satunya jalan perintis yang akan menyebabkan seseorang itu memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Lantaran pentingnya takwa di dalam agama serta nilainya yang begitu besar dalam pandangan para ulama yang utama, maka mereka pun telah berpenat lelah menyiapkan berbagai pidato, yakni khutbah, nasihat dan pesan, dan oleh kerana terus mencakupi segala urusan kebaikan, maka dihukumkan wasiat yang diwajibkan dalam memadai dengan hanya menyebutkan takwa kepada Allah Ta'ala sahaja. Dalam kebanyakan hal juga sering para ulama yang terulung memakai takwa kepada Allah sebagai pesanan kepada sesiapa yang datang memohon pesan, merupakan suatu wasiat Allah untuk orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya bertakwa, yakni patuh kepada Allah, di surah Nisa. Kemudiannya di dalam perintahnya supaya bertakwa, Allah telah berfirman juga, qul ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, takwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Perhatikan yang ketiga, firman-Nya lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perkataan yang benar. Jadi kita teruskan tadi berkenaan 3 ayat, berkenaan perintah takwa. Sebenarnya kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam Al-Quran melebihi 90 tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala berpesan berkenaan takwa. Ia adalah di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan hendaklah kamu memiliki bekalan, dan sebaik-baik bekalan untuk dibawa ke negeri akhirat itu adalah bekal takwa. Dan 3 ayat ini yang dipilih, yang disunting oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menunjukkan bahawa takwa itu dituntut oleh setiap manusia. Ayat yang pertama tadi dalam surah An-Nisa menyatakan bahawa takwa itu bukan satu perintah yang khusus buat umat Nabi Muhammad, kecuali ia juga diberikan kepada golongan yang telah diberikan kitab. Perhatikan di sini, alladzina utul kitaba min qablikum. Yang ini menyatakan ia meliputi umat nabi-nabi yang terdahulu yang telah mendapat wahyu, yang mendapat kitab, di antaranya umat Nabi Musa, di antaranya umat Nabi Daud alaihissalam, dan lain-lain nabi yang mendapat sahifah. Yang ini perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi umat yang dahulu. Tetapi di situlah kelebihan kitab. Yang ini kitab itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyatakan bahawa takwa ini sebab ia melibatkan manusia dan Tuhannya, maka ia melibatkan pengenalan akan Tuhannya. Sekiranya kita tidak kenal akan Tuhan kita, maka betapa dapat kita bertakwa kepadanya. Yang ini betapa dapat kita meninggikan darjatnya, takut akannya.
Dan ayat yang kedua pula, ya, berkenaan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Ya. Di sini untuk menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allazi khalaqakum, iaitu yang telah menciptakan kamu. Yang ini tentulah Tuhan yang menciptakan itu tidak sama dengan yang tidak menciptakan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya, Tuhan-Tuhan ataupun berhala-berhala yang kau sembah itu, aruni madza khalaqu, Allah katakan, tunjukkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan. Ya, mereka tiada menciptakan apa-apa. Adakah sama yang mencipta dengan yang tiada mencipta? Dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita, ya, penciptaan itu sendiri membawa erti memberikan kita sifat wujud, padahal kita tiada berhak dan layak untuknya. Maka tentulah kita perlu, wajib kita takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepadanya. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, sebab manusia ini, macam kalau kita perhatikan dalam salah satu karya tulisan Raja Ali Haji, ya, beliau menyatakan di situ, kalaulah tidak kerana ilmu, ya, kalau tak silap saya dalam kitab Samaratul Muhimmah menyatakan kelebihan ilmu di situ, beliau katakan kalaulah tidak kerana seseorang itu memiliki ilmu, maka dia tidak akan mengetahui adakah alam ini qadim atau hadis, yakni adakah dia kekal tiada permulaan atau adakah ia baharu, adakah manusia ini diciptakan ataupun ia dijadikan dengan tiada sebab, adakah kita ini bertuhan ataupun tidak. Akan tetapi bila kita kenal akan Tuhan kita, ya, seperti mana dalam wahyu itu Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya kepada kita, maka yang terlebih layak untuk kita lakukan adalah bertakwa kepadanya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga dalam surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut akan Allah daripada segala hamba-Nya itu adalah alim ulama, iaitu golongan yang telah diberikan ilmu berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini jelas bahawa setiap manusia yang namanya manusia itu diberi akal. Yang dengan akal itu ciptaan Tuhan. Jadi dia boleh mengenali Tuhannya. Yang namanya manusia itu memiliki kalbu, memiliki ruh, memiliki fitrah. Jadi apabila dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, secara fitrahnya dia sepatutnya takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan perbezaan derajat. Sedangkan yang sebelumnya merujuk kepada setiap manusia, yang ini merujuk kepada insan yang beriman. Insan yang beriman itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan nabi-nabi, beriman dengan kitab, ya, beriman dengan yang mana menjadi rukun iman. Tentulah orang-orang yang beriman ini, ya, bila mana kita beriman dengan wahyu, layak untuk kita semak apa yang terkandung dalam wahyu. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari apa yang terdapat dalamnya supaya kita memahami perintah Tuhan kita, memahami dan mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab itu semuanya bahagian daripada rukun iman. Maka kita ini terlebih dituntut daripada golongan yang tiada beriman untuk berkata kata-kata yang benar. Qulu qaulan sadida. Sebab apa? Sebab bahagian daripada rukun iman itu mengimani bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala sesuatu. Bahagian daripada rukun iman itu adalah mengetahui bahawa segala amalan kita ini ada yang merakamnya, ada yang menyaksikannya. Maka sepatutnya kita sentiasa berkata benar. Jadi berkata benar itu adalah buah daripada seseorang itu bertakwa. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang termampu olehmu. Berbeza, yakni di antara kedua ayat ini dikatakan ayat yang kedua, ya, oleh Imam Al-Haddad kalau tak silap saya dalam kitab Nasihat Agama, bahawa ayat yang kedua ini telah menasahkan ayat yang terdahulu sebelumnya. Sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertakwa dengan Allah dengan sesungguh, dengan sebenar-benar takwa itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ya, ini tidak mampu dilakukan khasnya oleh kita umat akhir zaman ini untuk melakukan sebenar-benar takwa. Yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berarti mampu mengumpamakan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap keadaan kita dan melakukan segala perintahnya terhadap kita dan mengelak daripada segala yang ditegahnya.
Dan sekiranya kita dapat lakukan segala yang diperintahkan dari segi yang wajib itu pun belum tentu kita belum lagi telah memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kita tahu manusia ini memiliki musuh, ya, baik dalam dalaman baik maupun luaran. Maka manusia itu sentiasa berada dalam keadaan lemah. Jadi sebab itulah diringankan perintahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekadar yang termampu olehmu. yakni lapangkanlah dirimu sekadar yang terdaya upaya untuk menumpukan diri untuk bertakwa kepada Allah Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun telah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Tuhan tiada memberatkan sesuatu jiwa melainkan sekadar yang Dia berikan kepadanya. Seterusnya, jika hendak dikira firman-firman yang membicarakan tentang takwa, tentu ada banyak sekali faedah daripada takwa. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpul kebaikan dunia dan akhirat untuk diberikannya kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Subhanallah. Kebaikan dunia dan akhirat itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Kalau orang itu tidak diberi takwa, kalaupun dia diberi kekayaan, kalaupun dia diberi kedudukan, kalaupun dia diberikan segala kehendak hatinya, nescaya apabila nanti dihadapkan dengan kebenaran hari barzah, nanti dihadapkan dengan kebenaran hari akhirat, ia ingin kalau ia boleh untuk menjadikan dunia dan seisinya ini tebusan, ya, yakni supaya dapat ditebus, ia akan berkehendak ia kepada takwa itu. Ya, tak ada yang dapat dinilaikan sama dengan takwa. Ya, sebab itulah dia sebenarnya semua kebaikan dunia dan akhirat itu diberikannya kepada orang yang bertakwa. Kita perhatikan perinciannya di bawah ini. Di antaranya, mendapat jalan keluar daripada tekanan hidup dengan rezeki sentiasa datang berlimpah ruah tanpa diduga lagi. Sesuai dengan firman Allah daripada surat Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Yang biasanya kita kenali sebagai ayat 1000 dinar. Bahkan dia melebihi 1000 dinar, dia tak ternilai. Ya, sebab barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yakni melalui mematuhi segala perintahnya dan mematuhi dan menjauhi segala larangannya, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mendorongkan baginya jalan keluar dari kesulitan. Dan dia Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tiada diduga. Kita perhatikan di sini, yaj'allahu makhraja, jalan keluar. Dan manusia ini kalau kita fikirkan senantiasa, yakni ataupun secara berkala, ya, akan memerlukan jalan keluar. Jalan keluar daripada sakit, jalan keluar daripada ditindak musuh, jalan keluar daripada kemelut percintaan, jalan keluar daripada pelbagai macam masalah. Kita sentiasa menuntut jalan keluar, makhraja. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesuai dengan firman yang lain yang Allah katakan bahawa Allah itu bersama dengan golongan yang bertakwa. Yakni Allah akan memudahkan segala urusan kita. Kita akan dapati dipermudahkan segala urusan kita itu, dalam arti kata lain diberikan jalan keluar. Yang terlebih bermakna adalah makhraja bila mana hari akhirat itu sendiri. Ya, pada hari yang ditimbangkan segala amalan kita. Waktu itulah kita terlebih lagi nanti akan melihat betapa kita ini sangat-sangat berharap, sangat-sangat perlu kepada keselamatan yang terhasil daripada takwa itu. Dan diberikan rezeki daripada jalan yang tak disangka. Seterusnya, di antaranya mendapat petunjuk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah kitab Al-Quran, tiada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan di sini bahawa kitab itu kitab Allah, yakni Al-Quran. Al-Quran itu, ya, adalah kitab yang tiada keraguan dalamnya. Akan tetapi, yakni dia jelas, dia menunjukkan tentang hari akhirat. Dia merupakan peta yang menceritakan kepada manusia tentang segala persoalan-persoalan yang terpenting dalam kehidupannya. Dia adalah peta dan dia adalah juga syifa, yakni pengubatan. Al-Quran itu menunjukkan dan menyelesaikan segala misteri kehidupan. Akan tetapi, ya, dalam pada Al-Quran itu tiada cacat celanya, kerana ia adalah daripada sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal itu, dia hanya menjadi hidayah bagi siapa? Bagi golongan yang bertakwa. Bagi golongan yang bertakwa, Al-Quran itu akan membawa banyak manfaat kepadanya, di antaranya memberi hidayah. Seterusnya, orang itu akan diberikan ilmu laduni. Ilmu laduni ini yakni ilmu daripada hadrat ilahi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan firman surah Al-Baqarah, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Perhatikan di sini ayat 282. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Dia akan mengajar kamu.
Allah yang mengajar kita. Dan kita perhatikan ayat 282 itu daripada suratul Baqarah. Iaitulah surah yang syarat dengan macam-macam ilmu pengetahuan. Sebab di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan perkara berkenaan pewarisan. Di dalamnya ada wahyu berkenaan tentang nikah kahwin. Di dalamnya ada hukum hakam berkenaan kaum terdahulu, yakni golongan yang telah sesat, yakni seperti golongan Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Baqarah itu ada juga kisah-kisah nabi-nabi, yakni dalam situ Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sudah pun mengajarkan manusia. Tetapi dalam ayat yang 282, iaitu ayat yang paling panjang dalam Al-Quranul Karim, di situ sedang menceritakan bagaimanakah manusia ini melakukan transaksi jual beli, ya, supaya adil dan tulus. Hendaklah mereka melantik seorang wakil, ya, yakni untuk mencatatkan perniagaan mereka dan sebagainya. Di situ Allah nyatakan, ittaqullah yu'allimukumullah. Kau bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajar kamu. Dan sekiranya Tuhan yang menjadi guru kita, sekiranya Tuhan yang mengajarkan kita, maka tentulah berkat jalan kita, benar jalan kita. Meskipun pada pandangan zahir kita rasa tidak berjaya, tetapi pada hakikatnya kita bakal berjaya. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar, yang membimbing. Ya, perhatikan bagaimana kisah dalam sejarah, yakni Nabi Allah Musa. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, jangan takut, ya. Innani ana asma'u wa ara. Aku bersama kamu, bahawa sesungguhnya aku melihat, aku mendengar. Yakni Nabi Musa, kalau kita perhatikan daripada mata zahir, mustahil seorang yang telah bekerja sekian lama menjadi gembala, meskipun datang daripada istana Fir'aun itu sendiri, bagaimana seseorang yang jadi gembala itu akhirnya boleh menyelamatkan Bani Israel, dan akhirnya yang ditenggelamkan itu adalah raja yang paling berkuasa dalam dunia pada zaman itu. Kerana yang membimbingnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan apabila menempuhi jalan yang buntu dari segi zahirnya, yakni sampai dia ke tebing laut, tak ada jalan keluar, Allah Subhanahu Wa Taala membelah laut baginya. Ittaqullah yu'allimukumullah. Ya, kalau sekiranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengajarkan kita, ya, termasuklah jalan keluar itu tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di antaranya mampu membezakan ketika timbul kekeliruan atau berlaku sesuatu kemusykilan, juga sebagai penebus kesalahan dan penyuci segala dosa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kiranya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Dia akan mengurniakan pengenalan untuk membezakan di antara yang benar dan yang salah, dan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu. Surah Al-Anfal. Tengah para mufassirin mengatakan bahawa maksud firman pengenalan untuk membezakan, yakni diletakkan di hati kamu suluh hidayat yang dapat membezakan di antara yang benar dan yang batil. Dan khasnya pada kita zaman sekarang ini, zaman yang disifatkan sebagai post-truth, zaman pasca kebenaran, kerana kebenaran tidak lagi dapat dipastikan. Zaman yang juga disebutkan oleh setengah daripada pemikir barat sebagai zaman dictatorship of relativism, iaitu kediktatoran nisbi, yakni setiap individu, setiap diri peribadi menyangkakan pendapatnya yang sahaja yang benar, dan kemudian dipenuhi pula dengan fitnah. Manusia pada zaman ini, terlebih lagi daripada zaman-zaman dahulu, ya, memerlukan apa yang tadi disebutkan sebagai furqan. Meskipun kita pada zaman sekarang ini tentulah adalah zaman yang kita tanyakan, siapakah guru yang benar, siapakah yang membawa manhaj yang benar, siapa yang bawa ajaran yang benar, siapa yang palsu dan sebagainya. Ya. Kita sangat-sangat memerlukan hidayah pada zaman ini, bimbingan pada zaman ini. Kita sangat-sangat memerlukan furqan tadi, pembeza. Ya. Apakah yang memberikan kita furqan? Sekiranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang nanti akan memberikan kita suluh hidayat itu tadi, dengan hati kita, dapat kita kenal pasti, yakni apakah ciri-cirinya, apakah tanda-tandanya si fulan itu adalah guru yang benar ataupun guru yang palsu, dan sebagainya. Kemudian di antaranya mendapat pimpinan dari Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita perhatikan di sini istilah wilayah, ya. Dipilih oleh Al-Habib Ahmad Sumaib untuk menterjemahkan wilayah itu sebagai pemimpin. Akan tetapi kita tahu bahawa perkataan wilayah ni dalam bahasa Arab adalah di antara perkataan yang paling syarat maknanya. Di antara makna wilayah juga adalah keakraban, ya.
ya, keakraban, yakni rapatnya seseorang dengan seorang lain itu dipanggil wali. Perlindungan juga bernama wali. Dan juga wilayah itu banyak erti-erti yang lain, termasuklah mengikuti, yakni membimbing juga bahagian daripada wilayah. Ada kita panggil dalam bahasa Melayu wali kota, seseorang itu yang bertanggungjawab melindungi kota tersebut. Dan mengurus tadbir urusan orang yang di dalam kota tersebut. Jadi ini semua adalah di antara kekayaan makna yang terdapat dalam wilayah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjamin, ya, wilayahnya, yakni kepimpinannya atau perlindungannya kepada golongan yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini dia langsung, yakni mendapat perlindungan, bimbingan dan segala keperluannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahawa dirinya lah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang bertakwa. Perhatikan di sini perkataan ma'iyatullah. Perkataan atau istilah takwa, sifat takwa itu adalah sifat yang sangat kaya. Jadi dia dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama golongan yang bertakwa. Golongan yang bertakwa ini akan memiliki beberapa sifat-sifat. Di antaranya, kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan memiliki sifat sabar. Jadi Allah katakan, innallaha ma'as sabirin, bahawa sesungguhnya Allah bersama golongan yang sabar. Yang sabar, yang bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala jamin ma'iyah itu, kebersamaan. Kebersamaan di sini berarti dari segi rahmatnya, dari segi perlindungannya, dari segi diperkenan permintaan hambanya. Kemudian, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi dimaksudkan dengan ma'iyah tadi, kebersamaan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkannya, menjaganya, memeliharanya, menenangkannya. Ya, dan istilah ma'iyah di sini adalah berbeza dengan istilah ma'iyah yang Allah nyatakan dalam ayat lain. Wallahu ma'akum aynama kuntum, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Kerana di situ ayat itu wallahu ma'akum aynama kuntum membawa erti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi segala gerak-geri kamu. Yakni segala pergerakan kamu itu di bawah pantauan Allah, maka Allah katakan ma'akum aynama kuntum. Tapi di sini ma'al muttaqin itu adalah dari segi rahmat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antaranya mendapat keselamatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Yakni diselamatkan daripada apa? Daripada azabnya. Diselamatkan daripada nerakanya. Padahal orang-orang lain yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang haram pun dilanggarnya, yang wajib pun tidak dilakukannya, yakni dia tidak melakukan segala perintah Tuhannya, dia tidak umpamakan Tuhannya, maka orang-orang yang itu tidak akan diselamatkan. Tetapi orang yang bertakwa akan diselamatkan daripada sekalian kumpulan yang tidak terselamat tadi. Jadi sambung sedikit, di antaranya mendapat jaminan masuk syurga. Subhanallah. Ya, sebab manusia, ya, kalau kita perhatikan perspektif kehidupan, ya, sesuailah dengan kitab Imam Haddad yang lagi satu, iaitu peringatan tentang umur insan. Manusia ini semuanya dalam perjalanan. Manusia ini sebenarnya meniti satu umur kepada umur yang lain. Kalau kita perhatikan perspektif yang sebenarnya, manusia ini, ya, daripada hari alastu sampailah kehidupan di sini. Kehidupan di sini sebenarnya adalah kita ini sedang memilih jurusan kita atau aliran kita. Sama ada kita daripada aliran orang yang bertakwa ataupun yang sebaliknya. Aliran yang mendapat rahmat ataupun sebaliknya. Ya, yang macam kita baca dalam Al-Fatihah, alladzina an'amta alaihim ataupun al-maghdubi alaihim ataupun ad-dhalin. Iaitu sama ada kita ini berada pada golongan siratul mustaqim ataupun tidak. Jadi, bila mana kita dah tahu tentang streaming ini, aliran ini, maka yang mengalir itu adalah nanti dia akan mendapati bahawa kedudukannya di barzah pun sekian, di hari kebangkitan pun sekian, sehingga destinasi terakhirnya di neraka. Tetapi golongan yang bertakwa akan dimasukkan saluran ataupun aliran, channel ataupun stream yang betul, sehinggalah nanti dia mati dalam husnul khatimah, dibangkitkan dalam barzah bersama para awliya as-salihin, dan kemudian dibangkitkan dengan hisaban yasira, iaitu hisab yang mudah, sehinggalah diberikan kemudahan menyeberangi siratal mustaqim dengan cukup pantas,
ya, dengan kepantasan halilintar atau lebih pantas lagi, sehinggalah sampai mereka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan perspektif itu, sama ada kita berada di sini ataupun tidak, maka takwa yang menjadi penentu. Dan sekiranya kita jadi golongan yang bertakwa, maka penghujung jalan itu, destinasi itu adalah syurga. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah yang janjikan kepada orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan memperoleh syurga jannatun na'im dari Tuhan mereka. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala betapa pemurahnya. Ini bukan sahaja kita ini dijadikan, diciptakan, kemudian diberikan pengenalan kepadanya. Yakni Allah Subhanahu wa taala jadikan kita begitu rapat dan mesranya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan sebelum kita ditahirkan di alam dunia ini, kita dijadikan atas fitrah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana kita berada di atas muka bumi ini, dikirimkan pula utusan-utusan, nabi-nabi, ya, diberikan utusan dan nabi-nabi, diutuskan kitab, yakni dalam bentuk wahyu yang menjelaskan apakah tujuan hidup kita, dan tiada henti-hentinya daripada umat Nabi Muhammad ini diperbaharui akan ulama yang merupakan warasatul anbiya, pewaris bagi para nabi yang mengingatkan kita tentang kebenaran jalan ini. Dan setelah itu, ya, bila mana kita diingatkan pula, kita dijanjikan pula, disediakan pula pada penghujungnya akan syurga yang nikmatnya tiada mata pernah memandang, tiada hati, tiada pernah terdengar oleh mana-mana telinga akan keindahan khabarnya yang hakiki, dan tiada pernah terlintas oleh mana-mana hati dari segi bayangannya bagaimana indahnya syurga itu. Kita yang berada di atas muka bumi ini pun kadang-kadang mendapati pengalaman-pengalaman yang cukup manis, yang cukup indah, yang kita berkehendak kalau boleh berulang akan pengalaman yang manis itu. Apatah lagi di sana kelak di syurga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan bagi golongan yang bertakwa. Maka kalau kita perhatikan di sini, ya, ada setengah sekolah dia menjanjikan kemahiran yang boleh menjadikan kita pemimpin dalam dunia. Ada setengah universiti yang menyatakan bahawa segala orang yang berjaya itu berhimpun di sana. Ada yang menjamin kalaulah dapat ijazah daripada kita, maka semua orang akan mengambil kita untuk bekerja dan sebagainya. Menjamin ini, menjamin itu. Tetapi tiadalah yang lebih besar janjinya daripada janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu diberikannya syurga bagi golongan yang bertakwa. Walhasil, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan syurga itu dibawa ke dekat orang-orang yang bertakwa, tiada berapa jauh daripada mereka. Dan lain-lain lagi dari kebaikan-kebaikan yang molek, kelebihan-kelebihan yang besar serta kurnia-kurnia yang berharga. Memadailah menjadi bukti tentang kemuliaan takwa, bahwasanya Allah Taala telah menyebutnya dalam lebih daripada 70 dalam naskah Arabnya, 90 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, perhatikan di sini. Ya, ini mungkin kita bincang dan bicaranya sedikit pantas. Akan tetapi jangan sampai kita terlepas daripada intipati, saripati kandungan utamanya, iaitu bahawa tiada hadiah, tiada sifat yang semulia takwa. Ya, tiada. Halo? Okey. Saya mohon maaf, ada tadi masih bersama ke kita? Okey, baik. Ya, tadi saya katakan tentang keutamaan takwa. Betapa indahnya ilmu yang berpuncakan Al-Quran wa Sunnah. Yang ini dia mengajarkan kita tentang takwa. Sekiranya kita dapat meraih takwa, alhamdulillah. Ya. Jadi sambung sikit tentang sabda-sabda Nabi. Dalam menyebut tentang perintah bertakwa dan keutamaannya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ini siapa? Iaitulah utusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada sekalian makhluknya yang untuk menyampaikan perintah Allah itu seorang utusan daripada yang semulia-mulia manusia. Apa kata baginda Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalau kita boleh pegang dengan formula hadis ini, insya-Allah berjaya kita dalam kehidupan. Pertamanya,
bertakwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Dan iringilah perbuatan jahat atau perbuatan yang mengundang dosa itu dengan yang baik-baik. Niscaya yang baik itu akan menghapuskan yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Subhanallah. Ya. Perhatikan di sini, ya, kita hendaklah bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada sebab kita tahu kelebihan takwa. Keduanya, manusia ini tidak bebas daripada kelemahan. Kita sentiasa, yakni kita walaupun kita berhasrat untuk tidak mengulangi perbuatan buruk, kadang-kadang kita terjerumus. Maka macam mana ubatnya? Macam mana rawatannya? Perbanyakkan amalan yang baik. Amalan yang baik itu akan menghapus, akan menjadi pembatal bagi amalan-amalan buruk itu. Dan hendaklah kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab ini semuanya memberikan kita kebarangkalian yang lebih tinggi untuk mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Sebab kita kalau kita berakhlak baik dengan manusia, maka tak ada tuntutan nanti. Kalau kita berakhlak buruk dengan manusia, meskipun kita pada zahirnya kita melakukan segala ibadah, nanti ya dalam sebuah hadis Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kamu siapakah yang sebenar-benarnya muflis? Maka para sahabat menjawab seperti mana fahaman mereka. Yakni orang yang muflis, macam mana kita faham juga, orang yang tak ada harta. Tapi baginda Nabi SAW menjawab bahawa seseorang yang muflis itu adalah orang yang datang dengan macam-macam amal ibadah. Tapi bila mana dia bertemu dengan Allah pada hari pertimbangan itu, dia telah melakukan dosa kepada si fulan. Maka dosanya, ya, diumpatnya orang itu, dizaliminya orang itu, dicelanya orang itu, dilakukan macam-macam untuk menzalimi si fulan itu, maka orang itu akan menuntut haknya. Jadi diambil dari pahala si orang ini akan diberikan kepada orang itu. Sehinggalah kalau dah habis dituntut pahalanya sampai jadi sifar, apa berlaku masih ada lagi orang ingin menuntut sesuatu daripadanya, ini berhutang dan sebagainya, sehingga kan nanti orang itu punya dosa pun diletakkan atas timbangan orang ini. Jadilah dia yang pada asalnya tadi memiliki martabat, memiliki kekayaan dan sebagainya untuk hari akhirat, jadi muflis dia. Sebab itulah di antara pesanan yang paling baik sekali adalah wakhaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallah wa sam'a wa ta'ata wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi." Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah dan mendengar perintah dan mematuhinya. Oh, ada yang tertinggal di sini. Ya, berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, mendengar perintah dan mematuhinya meskipun yang memerintah kamu hanya seorang hamba habsyi. Yakni dihubung kaitkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada ulil amri, ya, kepada golongan yang diberikan kekuasaan di atas kita. Khasnya yakni ada syarat-syaratnya yang telah diletakkan oleh alim ulama, ya, tetapi selagi mana para pemimpin itu memelihara syariat, para pemimpin itu memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi melalui kedudukan mereka, dan meskipun mereka memiliki kelemahan di sana sini, maka yang layak bagi kita adalah sam'un wa ta'ah. Seterusnya, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Subhanallah. Takutilah api neraka walaupun dengan bersedekah setengah biji kurma. Jika kamu tidak dapat, maka dengan perkataan yang baik. Kita sebenarnya masalah kita pada zaman kita sekarang ini adalah pandangan alam kita sudah berubah. Pandangan hidup kita sudah berubah. Kita tidak lagi memandang tentang akhirat itu dengan sebenar-benar pandangan. Kita tidak memiliki pemahaman yang sempurna, yakni yang memahami bahawa hari akhirat itu lebih bernilai daripada hari dunia. Walaupun berulang kali mungkin kita pernah dengar bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka itu banyak mengutamakan kehidupan di dunia. Allah katakan bal tu'thiruna, mereka itu banyak lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan wal akhiratu khairun, padahal akhirat itu yang lebih baik, akhirat itu yang lebih kekal. Perhatikan, ya, perbezaan di antara yang kekal, yang fana dengan yang fana. Yang fana itu meskipun terasa seperti 70 tahun, 80 tahun, dia tetap fana. Kalau dibandingkan dengan yang kekal itu infinity, maka tidak layak dibandingkan. Yakni kita demi mengejar kebahagiaan di dunia ini, kena bergaduh dengan manusia, kita kena licik, kita kena tangkas, kena pantas,
kita kena macam-macam kita kena lakukan. Kita kena perhambakan diri kepada orang, kita kena bermuka-muka, kita kena bermanis muka walaupun kita tak suka simpulan itu, ya, dunia. Tapi kita dapat nikmatnya sebentar. Kita kena macam-macam rencana kita untuk dapat kebahagiaan di dunia. Padahal dunia itu sementara, fana sifatnya. Tapi kalau kita boleh zuhud kepada dunia dan utamakan kehidupan di akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Sebab itu kalau kita baca lagi satu kitab tadi yang menjadi perbandingan, kitab peringatan tentang umur insan, menjadi kebiasaan ulama para habaib daripada Hadramut, mereka sampai setengah umur, katanya umur mereka 40, mereka keluarkan tongkat, yakni, dan menggulung tikar. Yakni mereka kurangkan tidur malam, mereka nyatakan pada diri mereka bahawa mereka sudah berada dalam perjalanan ke arah kematian, dan mereka cuba memaksimalkan amal-amalan untuk kehidupan akhirat. Bukan bermakna di sini mereka tinggalkan segala hak dan tanggungjawab mereka terhadap manusia. Yang mereka perlu tanggung, mereka tetap tanggung. Yang yakni yang memiliki hak ke atas mereka. Mereka tetap memenuhi hak-hak ahli keluarga dari segi ziarah. Mereka tetap mengiringi jenazah, yakni mereka melakukan segala fardu kifayah. Tetapi pada masa yang sama mereka lakukan segala hal yang itu dalam memfokuskan kepada kebahagiaan yang hakiki, iaitulah kebahagiaan ukhrawi. Dan tentunya mereka tidak akan buang sekecil-kecil peluang walaupun dalam memberi makan. Ya, dalam memberi makan itu banyak rahasianya. Walaupun dengan setengah biji kurma. Apatah lagi kita menjamu tetamu. Apatah lagi kita menjamu tetamu dalam keadaan kita adakan majlis al-khair. Yakni kita mengajak mereka baca kitab, kita mengajak mereka majlis zikir, majlis ilmu dan sebagainya. Kita jamu mereka makan, maka bagaimana besar pahalanya. Seterusnya, Rasulullah SAW senantiasa membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon Engau petunjuk, takwa dan afaf, yakni menahan diri dari meminta-minta dan mencukupkan di sini. Mencukupi diri. Perhatikan di situ istilah afaf, yakni daripada dia adalah bahagian daripada ummahatul fadilah, iaitu daripada induk kepada sifat fadilah. Sifat fadilah ini sifat yang terpuji bagi manusia. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal, fadail ini sifat-sifat yang terpuji bagi manusia yang dapat dirumuskan oleh golongan hukama farasifah adalah 4. Pertamanya kebijaksanaan, al-hikmah, ya, kebijaksanaan, yakni kebaikan akal. Keduanya adalah asy-syaja'ah, keberanian, iaitu kebolehan kita mengawal kemarahan kita. Itu keberanian. Ketiganya adalah ifah di sini, iaitu kebolehan untuk mengawal hawa nafsu kita, menahan diri kita. Di sini salah satu daripada bentuk seseorang itu memiliki sifat ifah adalah dia mampu menahan dirinya daripada meminta-minta. Tapi termasuk juga daripada sifat ifah adalah apabila seseorang itu memelihara kemuliaan dirinya. Ifah itu memelihara kemuliaan dirinya, yakni menjaga auratnya, menjaga penglihatannya, menjaga segala sifat-sifat dirinya daripada terjerumus kepada sesuatu yang boleh mencemar maruah dirinya. Itu bahagian daripada ifah. Dan keempat, tadi daripada ummahatul fadilah yang 4 adalah keadilan atau al-adalah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi sendiri meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya sifat ifah tadi. Sabdanya lagi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li abyad ala aswad wala li arabi ala ajami illa bi taqwallah, antum min adam wa adam min turab. Tiada kelebihan bagi si putih atas si hitam, atau orang Arab atas orang Ajam, melainkan dengan takwa kepada Allah. Kamu sekalian dari Adam, sedang Adam dari tanah. Perhatikan di situ bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membezakan manusia ini, ya, seperti mana dalam suratul Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun manusia ini berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai kulit, warna kulit, berbagai kabilah, berbagai keturunan, tapi Allah telah letakkan janjinya itu adalah yang paling mulia di kalangan mereka adalah yang paling bertakwa. Ya, perhatikan di situ, bukan sahaja takwa itu diberikan macam-macam ganjaran seperti yang sebelumnya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatta di atas muka bumi ini. Yang paling bertakwa, ya, bukanlah dari segi sudut zahir, tapi dari segi ketakwaannya. Dan di sinilah kita perhatikan bagaimana Islam itu telah menyelesaikan masalah-masalah yang beberapa tamadun yang mengaku diri mereka itu yang paling maju di kalangan manusia masih sampai sekarang tak dapat dan tak mampu menyelesaikan.
ada beberapa negara-negara yang menganggap diri mereka maju, masih lagi mereka tertawan dengan masalah perkauman, masih lagi mereka tertawan dengan masalah racism itu tadi. Ya. Tapi Islam telah meletakkan bahawa ketinggian darjat seseorang itu, kemuliaan seseorang itu tergantung kepada takwanya, dan tentunya ada beberapa sifat yang menentukan takwa seseorang itu, ya, seperti ketinggiannya dalam ilmu dan kebaikan akhlak dan sebagainya. Seterusnya, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya siapakah orang yang paling mulia? Jawabnya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya, la ta'kul illa ta'aman taqiyyan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kau makan melainkan makanan seorang yang bertakwa, dan janganlah kau beri makananmu melainkan kepada seorang yang bertakwa juga. Dari sudut zahir hadis ini memanglah ya seperti yang dimaksudkan. Yakni hendaklah kita menjaga makanan kita itu, kita utamakan berikan kepada orang yang bertakwa, dan kita pun kalau nak makan makanan orang, kita cari juga orang yang bertakwa. Tapi turut termasuk di sini daripada maknanya adalah hendaklah kita ini bersahabat dengan golongan yang baik-baik. Ya, maksudnya kita hendaklah mencari sahabat yang baik-baik. Ya, sebab orang-orang yang baik-baik itu lazim makan bersama. Ya, sifat orang yang sifat manusia, bila mana dia baik dengan orang, dia akan makan bersama. Jadi kalau kita baik dengan orang bertakwa, kita akan makan bersama orang yang bertakwa. Jadi sebab itu dikatakan di sini, maksudnya kita pilih, ya, who you spend your time with, ya, sebab dia akan ada kesannya terhadap peribadi kita dan akhlak kita. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, tiada sesuatu pun dari mata benda dunia yang dapat mempesonakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani ma'ajabahu, yakni yang menjadikan baginda Nabi takjub padanya. Dan tiada seseorang pun yang dapat menarik perhatiannya selain daripada seseorang yang banyak bertakwa kepada Allah. Dan Nabi itu adalah penentu. Ya. Nabi itu adalah penentu bagi kita untuk sama ada sesuatu itu bernilai ataupun tidak. Kalau kita perhatikan di sini, bahawa Nabi itu tidak hairan. Dia tidak terpesona dengan apa-apa keduniaan. Kita bandingkan dengan diri kita, yang mempesonakan kita itu apa? Begitulah jarak di antara kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin kita memuliakan orang yang bertakwa, semakin kita tidak memuliakan sesuatu perkara daripada mata benda dunia, semakin dekat kita dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin dijadikan seseorang yang menarik perhatian baginda Nabi, Nabi itu tertarik dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya tidak akan binasa tanaman sesuatu kaum atas takwa. Tidak akan binasa tanaman sesuatu kaum atas takwa. Sekiranya sesuatu kaum itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perusahaan mereka itu akan berjaya dan akan dapat diturunkan secara turun-temurun. Berkata Qatadah, tercatat di dalam kitab Taurat, semboyan ini, bertakwalah kepada Allah dan matilah bagaimana cara yang kau suka. Yakni, ya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana amalan kita akan dipenuhi dengan wirid-wirid daripada amalan kebaikan. Seorang yang bertakwa itu akan penuhi harinya dengan aurat, yang sama ada dari bentuk-bentuk zikir, daripada bentuk membaca Al-Quran, daripada bentuk membaca kitab-kitab yang terdapat dalamnya ilmu yang bermanfaat, daripada menziarahi orang saleh, ya, daripada menziarahi kedua ibu bapanya, yakni berkhidmat dan berlaku ihsan kepadanya, memperbaiki hubungan silaturahim. Itu amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia mati dalam salah satu daripada keadaan ini, sebab itulah keadaannya secara berterusan, maka matilah ia dalam keadaan yang dia suka, yang ia redha. Semuanya itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mati ia dalam keadaan husnul khatimah. Sebab kita berdasarkan kecenderungan kita, begitulah nanti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-A'mash pula berkata, barang siapa yang mempunyai modal takwa maka akan kelu lisan untuk melukiskan keuntungannya. Ya, sudah di sini, ya. Modal, ya. Yakni ialah kita cakap pasal macam-macam modal. Hari ini orang cakap pasal modal insan, human capital. Ada yang cakap pasal natural capital, capital daripada, yakni modal daripada hasil bumi, modal daripada hasil tenaga dan sebagainya. Ini semuanya modal yang boleh membawa keuntungan.
Tapi dalam banyak-banyak yang membawa untung daripada segala macam modal yang kita dapat permodalkan itu, daripada permodalan-permodalan kita, tentulah adakah yang dapat memberikan kita seperti syurga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Tak ada yang kita boleh modalkan yang dapat itu kecuali takwa. Maka takwa itu adalah sebaik-baik modal. Jadi sebab itulah dikatakan oleh Al-A'mash, kelu lisan untuk melukiskan keuntungannya. Akhir sekali Bishr Al-Hafi pernah bersyair, mautut taqi hayatun la nafada laha qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya. Matinya seorang yang bertakwa adalah hidup yang kekal abadi. Ya, sebab matinya di atas muka bumi akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan yang hakiki. Tetapi kerap pula orang yang hidup dalam anggapan ramai sama seperti mati, kerana dalam pada hidupnya rohnya, akalnya tidak berfungsi, kalbunya tidak berfungsi. Yang diikuti hanyalah kehendak nafsunya. Yang dia ibarat jasad yang berjalan. Kalau dalam istilah moden ini, dia jadi zombie lah. Pendek kata, kelebihan-kelebihan takwa dan orang-orang yang bertakwa adalah terlalu banyak sehingga sukar untuk dihitung. Imam Al-Ghazali telah pun menguraikan tentang takwa di dalam kitabnya Minhajul Abidin dengan panjang lebar yang mana diantaranya kami sebutkan di atas tadi. Mungkin kita baca sedikit tentang pembahagian takwa. Imam Al-Ghazali telah berkata takwa yang tersebut di dalam Al-Quran mempunyai 3 pengertian. Ya, dan semuanya berkait rapat. Yang ini tak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pertama, seseorang itu takut dan gerun akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini buah daripada ma'rifatullah, buah daripada pengetahuan kita dan pengenalan kita tentang Tuhan kita. Keduanya, takut dan gerun ini tentunya akan mendorong kita untuk melakukan ta'ah dan ibadah. Dan ketiganya, seseorang yang bertakwa kepada Tuhannya akan menyingkirkan hatinya dari segala rupa dosa. Dan pengertian inilah yang menjadi hakikat takwa. Kesimpulannya bahawa takwa itu merupakan penyingkiran diri dari perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala serta siksaannya. Iaitu ringkasnya dengan menurut segala yang diperintah oleh Allah Taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hakikat takwa pula hendaklah berhati-hati agar Allah Taala tiada mendapati anda di tempat larangannya dan tiada kehilangan anda di tempat suruhan. Baik, itulah insya-Allah daripada perkongsian kita malam ini. Saya serahkan balik insya-Allah kepada Husin Jamalullail untuk mengurusikan sesi soal jawab. Jazakumullah khair Ustaz atas perkongsian tadi. InsyaAllah ada beberapa soalan yang ditulis di sini. Yang pertamanya, apakah perbezaan taqwa, iman dan ihsan? Ini dari Ana sendirilah. Fadhal. Baik, taqwa dan ihsan. Nah, iman kalau kita perhatikan dalam beberapa karangan Imam Haddad, khasnya kitab Syarhul Ainiyah. Di sana ada Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, muridnya Imam Haddad, menyatakan bahawa istilah-istilah ini ya merupakan lambang kepada suatu hakikat. Apabila kita memahami hakikat, istilah itu tidak akan dipermasalahkan. Ya. Dan dari segi hakikat, kesemua perkara-perkara yang terpuji ini berhubung kait satu dengan yang lainnya, tiada terpisah. Umpamanya Islam dan iman, mutalazim. Kedua-duanya adalah kadang-kadang diguna yakni secara pergantian. Yakni iman itu maksudnya Islam, Islam itu maksudnya iman. Kecuali bila mana disebut kedua-duanya, maka Islam memiliki satu makna, iman memiliki satu makna. Dan bila ditanyakan tentang ihsan, takwa dan apa satu lagi tadi? Iman. Nah. Jadi iman itu adalah berarti di sini sekiranya dibezakan, maka iman itu menjadi pokok. Ya, sebab iman itu adalah beriman kepada Allah, yakni percaya dengan hati, yang dibenarkan dengan lisan, disungguhkan dengan perbuatan zahir kita. Itu iman. Jadi takwa itu adalah buah daripada iman. Bila mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan muncul secara beransur-ansur sifat gerun dan takut kepadanya. Sebab kita kenal akan sifat-sifatnya. Kita kenal betapa luhurnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan meskipun kita tahu tentang keluasan rahmatnya, kita takut akan azabnya. Jadi itu akan menimbulkan rasa gerun, rasa segan,
rasa malu untuk kita melakukan sesuatu yang menimbulkan kemurkaannya. Jadi itulah yang dipanggil takwa sebagai buah daripada iman. Takwa itu pada dasarnya membawa erti khasyat, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, seperti kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri, iman, takwa itu adalah syarat iman. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khafuni in kuntum mu'minin. Hendaklah kau takut akanku sekiranya kau beriman. Sebab sekiranya kita beriman, kita kenal Tuhan. Sekiranya kita kenal Tuhan, kita wajar takut akannya. Takut dilucutkan pangkat, takut ditarik nikmat munajat. Segalanya itu ya adalah merupakan buah daripada iman. Jadi itu bagaimana iman dan takwa berhubung kait. Ihsan. Ihsan dari sudut bahasanya dan dari segi peristilahan juga dalam beberapa tempat membawa erti makam yang tinggi dan terpuji. Ini daripada asal akar kata hasan, yakni melakukan sesuatu dengan baik, dengan sempurna. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita ingin melakukan kurban, kita lakukannya dengan ihsan. Sifat orang muslim itu melakukan sesuatu dengan ihsan. Maka ihsan itu bila dirujuk kepada manusia dengan Tuhannya atau bila dirujuk kepada keadaan beragama. Ihsan bila dirujuk kepada keadaan beragama kepada Allah, tentulah dengan melakukan segala sesuatu yang merupakan ibadah kita, yang ibadah itu meliputi segala sesuatu amalan kita tentunya, seakan-akan kita melihat Tuhan kita. Yakni dengan pengetahuan, dengan penuh pengharapan bahawa Allah terimanya. Ya, kita sentiasa memerhatikan sir kita, memerhatikan hati kita. Ya, sebab kita tahu Allah kalau kita tidak melihat Allah, maka kita tahu dan yakin bahawa Allah telah sedang melihat kita. Yakni Allah, kita sentiasa di bawah pengawasannya. Jadi itu yang dinamakan ihsan. Ihsan juga di sini yakni bahagian daripada ihsan itu bertakwa. Ya, bahagian daripada ihsan itu bertakwa. Dan puncanya juga adalah daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kita mengamal laksanakan agama kita dengan ihsan. Ustaz. Daripada Arif Safwan. Salam ma'al hijrah Ustaz. Soalan saya, apakah ibrah yang dapat kita kaitkan tentang takwa daripada kisah Hijratul Rasul? Nah, Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya kita tahu bahawa di kalangan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tiadalah yang lebih bertakwa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tiada yang mencapai ma'rifat setinggi ma'rifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perhatikan bagaimana sifat kehambaan Nabi itu begitu sempurna. Sehingga kan, meskipun Nabi itu sangat cinta, sangat kasih kepada kota Mekah, yang merupakan kota kelahirannya, yang mana Nabi SAW sangat kasih akannya, akan tetapi atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup ia bercerai dengannya. Jadi sanggup baginda Nabi SAW meninggalkan segala yang ialah kalau kita pernah lahir daripada satu tempat dan tempat itu penuh kenang-kenangan, yakni ibunya baginda Nabi SAW berada di situ, nindanya Sayyidina Abu Talib berada di situ. Jadi Nabi SAW itu seorang yang berakar di kota Mekah. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yakni memerintahkannya untuk berhijrah, langsung dia berhijrah. Ya, meskipun terpaksa menempuhi segala macam ranjau dan cubaan. Ya, tetap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah setinggi-tingginya takwa. Dan sepanjang penghijrahan itu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tawakal yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kerana ingin memenuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takwanya sehingga kan apa sahaja yang diperintahkan Tuhannya dia lakukan. Dan tiada yang ibadahnya melebihi baginda Nabi. Dalam hal itu pun, kita tahu tentang sifat baginda Nabi itu dalam satu hari, satu malam, lebih daripada 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun baginda Nabi itu maksum, terpelihara daripada segala macam dosa. Tetap Nabi SAW apabila ditanya oleh sahabatnya, adakah Nabi pun memohon pengampunan daripada Allah? Nabi menyatakan, awalam akunu abdan syakura. Tidakkah wajar aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Tuhanku? Jadi taubatnya orang-orang yang khawasul khawas ini, yakni orang-orang yang elit, the super elite, the elect amongst the elite ini adalah taubatnya mereka apabila terputus walaupun sedetik daripada
kebersamaan dengan Tuhan mereka. Nabi tentulah yang terlebih tinggi darjatnya daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, khair. Daripada saudari Federica. Assalamualaikum Ustaz. Dalam bahasa Inggeris, bertakwa juga diterjemahkan sebagai God conscious atau being mindful of Allah berbanding God fearing. Mungkin untuk merangkumi maksud yang lebih menyeluruh atau mungkin untuk tidak menghadkan hubungan dengan Tuhan kepada ketakutan akan murkanya sahaja. Boleh minta Ustaz jelaskan? Nah, tentunya bila kita perhatikan yakni dalam kandungan maksud takwa itu yang menjadi pokok puncanya adalah ma'rifah, yakni pengenalan akan Allah Subhanahu Wa Taala, akan kemegahannya, akan keperkasaannya, akan keagungannya. Yang dimaksudkan takut di sini bukan semata-mata takut kita dengan azabnya. Ya, sebab seperti mana kata Syekh Hamzah Fansuri, syurganya golongan arifin itu bukanlah bidadari dan bukanlah taman, bukanlah sungai, akan tetapi yang dimaksudkan syurga bagi golongan arifin itu adalah apabila mereka menatap wajah Tuhan yang mereka kasihi dan sayangi. Jadi seperti mana itulah yang dimaksudkan kenikmatan yang hakiki, iaitu menatap wajah kita. Begitu juga sebaliknya bila mana dirujuk kepada sifat takwa, yakni khasyah. Khafuni in kuntum mu'minin. Ini takutlah kepadaku sekiranya kau benar-benar beriman. Yang dimaksudkan yang kita takutkan di sini adalah bukan sahaja azabnya, tetapi terpisah ataupun tersisih daripada menjadi perhatiannya, daripada kelazatan munajat. Seperti mana Nabi dalam sebuah hadis dikatakan bahawa seringan-ringan azab yang Allah berikan kepada golongan ulama yang menuntut dunia berbanding akhirat adalah ditarik daripada nikmat ke nikmatan munajah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi consciousness certainly is a base. The consciousness of Allah Subhanahu Wa Taala is a must, yakni kesadaran akan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. But it produces a certain state, yakni dia melahirkan suatu keadaan dalam diri, cemas dalam diri itu, that you are forever concerned, that you want to care for your heart in order that it is consistently preserved for the sake of your Lord. Now that is the state of taqwa. It is not fear as if you fear you fear beasts or you fear a fire, but it is reverential awe, yes, of Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Ashraf sudah kembali. Mungkin Saudara Ashraf boleh tanyakan soalan tadi. Right, I have a microphone now. Can you hear me? Yes, yes. Oh, yes, I can. Okay, clearer? Yes. Yes. Okay, excellent. I think actually you have, from what I heard just now, you answered half of my question. But if ultimately it is not a very ancient Christian fear of God or a very Protestant Calvinistic kind of concept, can we bring it back to an Asharite moralizing force, that which guides our actions? Or is it truly a state by which one can be elevated, precisely that mudkhalan sidqin, that entering a certain state to be consecrated or to be reborn almost? I see. Oh, well, soalan tinggi ni saya pun tak pastilah dia adakah bertepatan ataupun tidak dengan dengan majlis yang sebegini, dengan perbahasan kitab yang sebegini. Tapi saya cuba usahakanlah untuk menjawab dengan sebaik yang mungkin. Apa yang menjadi kerisauan kita itu adalah itulah yang dikatakan mungkin oleh Imam Al-Ghazali, beliau lebih mengutamakan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan i'tiqad yang safi,
iaitu i'tikad golongan salafun salih, iaitu i'tikad sebelum ia dijadikan konsep yang begitu abstrak, the abstraction of yourself, the abstraction of your experiences. Apatah lagi bila kita bertambah bertambah rumit keadaannya bila kita masukkan teologi-teologi yang umpamanya bukan berasal punca daripada pemahaman kita, yakni pemahaman kita sendiri, yakni Calvin dan sebagainya itu. Yang harus diutamakan kita umat muslimin, yakni adalah tadi itu. Ini kita balik pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehabis kemungkinan dan sehabis daya yang engkau miliki. Dalam arti kata ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selebihnya kita sangat-sangat berharap kepada taufik. Taufik itu seperti yang ditarifkan oleh Sayyid Syarif Al-Jurjani, an ja'alallahu fi'la ibaduhu muwafiqan lima yuhibbu wa yarda. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, atau dalam ta'rifan lain, khalqallah, Allah menciptakan suatu kebolehan, ya, untuk hamba-Nya itu melakukan sesuatu yang menepati, yakni muwafiq, yakni bersesuaian dengan apa yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita diperintahkan dan kita disaran untuk mendoakan supaya kita mendapat taufik daripada Allah. Kita memohon, ya. Tadi itulah sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempurnaan baginda, dalam keindahan akhlaknya pun tetap dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Ya, Nabi sendiri meminta hidayah dan takwa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita akan takwa, hidayah dan sebagainya itu atas dasar yakni pemberian yang semata, pemberian al-mahad, yakni rahmatuhu mahad, yakni belas kasihnya yang sempurna, maka dapatlah kita melakukan, yakni bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benar takwa. Seperti mana dia mengajarkan kita melalui perantaraan Al-Quranul Karim bagaimana kita menyembahnya dengan kata-kata yang merupakan kata-katanya, dengan yakni Al-Quran yang merupakan kata-katanya lah kita memujinya, dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, diajarkan kepada baginda Nabi lah juga kita memujinya. Yani seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, subhanaka la nuhsi thana'an, wahai Tuhan kami maha suci engkau, tiada dapat kami memuji engkau, kama athnaita ala nafsik, seperti mana kau memuji dirimu, memuji zatmu sendiri. Ya, begitulah sedikit sebanyak yang boleh kita jawab dalam perkumpulan yang sebegini, insyaAllah. Thank you. So it is merely a simple piety, iman khalis, yani. Nah. Thank you. Jazakumullah khair, both to the questionnaire and to the answer. Alhamdulillah. Daripada saudari Nurul Ashikin, bagaimana tauhid uluhiyah dan rububiyah dapat membuahkan raja', harap dan khauf, takut dalam diri insan, dan adakah buah-buah raja' dan khauf ini disifatkan sebagai konotasi taqwa, dan bagaimana taqwa instrumental dalam kurungan menjadi syarat iman dalam kurungan intrinsik. Masya-Allah. Perkumpulan khawas ini, ya, soalan-soalannya pun luar biasa satu-satunya. Ya, ini pertama kita jawab tentang khauf dan raja. Sebagai bahagian daripada buah iman, bahagian daripada buah ma'rifah, bahagian daripada takwa. Yani takwa dan yani khauf dan raja itu kedua-duanya adalah kedua sayap, kata Imam Al-Haddad dalam Syarhul Ainiyah, dalam Ainiyah yang disyarahkan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Golongan arifin billah yang kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mengimbangi di antara kedua-duanya khauf dan raja. Khauf itu, yakni kalau takut akan Allah Subhanahu Wa Taala itu berlebihan, ekstrimnya akan membuahkan keadaan al-ya'su atau keadaan qunut min rahmatillah, yakni ablasa, yakni putus harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bahagian daripada kehendak syaitan. Yakni seseorang yang terlebih takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takut Allah tidak akan mengampuninya, dia takut bahawa dosa ini terlampau besar, itu semuanya bahagian daripada tipu daya syaitan. Akan tetapi
seseorang itu pula berada di antara keduanya. Jadi harapnya pula adalah pada rahmat Allah, kuasa rahmatnya. Jadi takut dan harap ini boleh dijadikan sesuatu negatif ataupun positive force. Harap itu akan menjadi positive force adalah apabila seorang itu mengharapkan kuasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia berkobar-kobar melakukan amal ibadah. Jadilah dia meningkat demi meningkat, dia akan menaik setingkat demi setingkat. Akan tetapi sekiranya nafsunya menguasai dirinya, maka harapnya itu akan jadi berlebihan sehingga dia jadi malas daripada melakukan ibadah. Sebaliknya takut itu juga. Jadi pada peringkat itu harus dipakai takut. Ini takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, takut aku terlucut daripada pandangan Allah dan sebagainya. Jadi tetapi bila takutnya melampaui, maka waktu itulah dia imbangkan dengan harap. Jadi dia adalah kedua sayap yang diimbangkan sehinggalah seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil tujuannya adalah al-qurb min Allah. Dan yang menjadi syarat utama sebelum khauf, raja dan sebagainya itu yang merupakan rukun pertama daripada perjalanan pada suluk atau hijrah seseorang hamba kepada Tuhannya itu adalah taubat. Dan seperti kata Imam Al-Haddad, taubatul khalsa, dan taubat yang ikhlas. Itulah yang menjadi menjadi kubu, menjadi benteng seseorang, yang mana dalam benteng, dalam kubu itu terdapat suatu keindahan yang orang-orang lain akan terhalang daripadanya, terhadang daripadanya. Iaitulah yang di dalam benteng itu adalah qurb minallah. Ini seseorang yang lazim bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menyaksikan qurb, yakni kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Itulah sedikit sebanyak yang mungkin saya dapat jawab. Kiranya belum jelas maksudnya, maka dipersilakan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang mengulangi soalannya. Hasil yang memberikan faham itu Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Yang kedua yang tadi, bagaimana takwa menjadi syarat kepada iman. Takwa yang sifatnya instrumental menjadi syarat kepada iman yang sifatnya intrinsik. Nah, betul lah, sebab Nabi SAW menyatakan bahawa iman itu ada syarat-syaratnya. Contohnya Nabi nyatakan la yu'minu ahadukum. Seseorang itu tidak beriman hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya dijadikan tunduk kepada apa yang aku bawakan. Menundukkan hawa nafsu itu bahagian daripada takwa. Seperti mana Nabi SAW juga nyatakan la yu'minu ahadukum hatta yakni dalam beberapa ayat-ayat lain, hatta aku nak habba ilaih, sehingga aku lebih dicintainya lebih daripada ayahnya, anak andanya dan keseluruhan manusia dan lain-lain itu yang menyatakan bahawa iman ini bersyarat. Yakni iman itu bukan 10-10 iman. Yakni iman itu yakni kita bukanlah seperti golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah itu menyatakan justification by faith alone. Yakni seorang itu selamat dengan iman sahaja semata-mata. Ini walaupun ada nifaq, walaupun ada fisq, walaupun ada isyan, selamat orang itu. Tapi kata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang i'tidal, yang berada di jalan yang benar, kata mereka adalah seorang itu sekiranya dia beriman, dia dituntut untuk bertakwa. Sekiranya seorang itu beriman, dia dituntut untuk melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan misalnya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu lima taqulu ma la taf'alun. Hai segala yang beriman. Ini orang yang membawa iman itu ada syarat-syaratnya. Allah katakan, kenapa kau katakan perkara yang kau tak buat? Sesungguhnya apabila kau mengatakan sesuatu yang kau sebenarnya tidak buat, maka itu menimbulkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain-lain ayat lain yang menyatakan bahawa iman itu bersyarat. Sekiranya sihat ia dalam diri seseorang, ia akan ada buah dan hasilnya. Dan buah dan hasilnya itu adalah melalui takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ustaz, apakah yang akan perlu dilakukan apabila baik dan buruk di masa kini selalunya kelabu? Mungkin dalam pengetahuan saya telah berlaku adil di dalam memilih sesuatu, tapi kemudiannya akhirnya buruk. Nah, yalah, kita pun tahu tentang masalah zaman kita, tapi kita masih lagi memiliki Furqan. Furqan itulah kitab Allah. Furqan itulah kitab yakni hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Furqan yang merupakan pembeza itu juga terdapat dalam kitab-kitab nasihat-nasihat alim ulama warathatul anbiya, yang telah terbukti keluhuran mereka, yang terbukti akhlak mereka. Yakni kita hendaklah senantiasa mendampingi alim ulama itu,
baik pun yang hidup di kalangan mereka walaupun sekarang ini sudah nadir mungkin, tetapi yang sudah tiada lagi, ya, umpama alim ulama ahli tasawuf, ya, seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haddad, semuanya kitab-kitab ini adalah ibarat suluh, ya, lampu suluh yang menerangkan jalan bagi kita, yang secara beransur-ansur akan, yakni sekiranya kita lakukan saranan-saranan mereka, nasihat-nasihat mereka, akan secara perlahan-lahan kita akan menghidupkan, kita akan mengaktivasikan sifat dalam diri kita yang tadi dipanggil furqan, yang merupakan buah takwa itu. Wallahu a'lam. Khair Ustaz, I think that's the last one. Baik. InsyaAllah jazakumullah khair juga kepada yang bertanya soalan. Alhamdulillah sesi bertanya soalan yang saya kira sangatlah merangsangkan lah, dan mana yang ada soalan lagi kita boleh simpan untuk sesi yang akan datang. Jazakumullah khair sekali lagi kepada Ustaz atas perkongsian, atas pencerahan yang sangat saya kira bermakna kepada kita semua. Alhamdulillah. Kita minta doa daripada Ustaz sikit sebelum kita tutup majlis, insyaAllah. Bagaimana untuk majlis? يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah minggu depan kita akan ada sekali lagi seksi yang sama pada waktu yang sama, 9 suku malam dibaca Ratibul Hadad, dan 9.30 akan sesi kita insyaAllah. Sehingga bertemu lagi pada minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.